Okey Tan Sri, pertama sekali saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Tan Sri kerana telah sudi meluangkan masa untuk berkongsi dengan kita tentang topik kita pada hari ini, iaitu polemik erti sebuah kemerdekaan. Okey Tan Sri, pada pandangan Tan Sri, apakah erti sebuah kemerdekaan? Kemerdekaan seperti mana yang kita alami tidak hanya setakat kebebasan. Kemerdekaan adalah tanggungjawab kita. Apabila kita memperjuangkan kemerdekaan, kita diberi tanggungjawab untuk memajukan negara. Banyak bidang-bidang yang kita telah tukar. Seperti contohnya, salah satu daripada contohnya, bidang-bidang pelajaran. Itu penting. Sebab pelajaran itu amat penting kepada generasi kita pada masa itu. Semuanya belajar di sekolah rendah sahaja. Jadi maka itu kerjaan kita mencadangkan, banyak yang dicadangkan supaya kita dapat mempelajari sehingga kita punya anak-anak muda semua dapat belajar ke sekolah menengah, masuk ke sekolah, kemudian pergi ke universiti. Dan kerjaan pada ketika itu tidak ada universiti di Persekutuan Tanah Melayu. Itu jam belum Malaysia lagi. Jadi universiti tidak ada. Hanya ada satu saja di Singapura. Universiti Melaya Singapura pada ketika itu. Jadi berarti di sini tak ada universiti sedangkan banyak pelajar-pelajar. Begitu juga sekolah menengah. Jadi kita minta supaya ditubuhkan. Jadi berarti sekolah Melayu ditukar kepada sekolah kebangsaan. Dia sudah jadi hingga sampai ke sekolah menengah. Dan di banyak-banyak negeri, setiap negeri ada sekolah menengah dan juga sekolah Inggeris pun ada. Jadi berarti saya bermula daripada sekolah Melayu Bendang Siam, sekolah rendah. Sehinggalah masa diperintah oleh Jepun masih di situ. Lepas itu baru kemerdekaan kan. Jadi bila diperintah oleh Jepun, kita terpaksa belajar bahasa Jepun. Terpaksa belajar bahasa Jepun dan menyanyi bahasa Jepun. Lagu kebangsaan bahasa Jepun. Kemudian Jepun sudah di surrender, Inggris ambil alih, barulah ada sekolah Inggris. Sebelum itu sekolah Jepun. Okey Tan Sri, selepas Inggris datang, Tanah Melayu mendapat kemerdekaannya sendiri pada 31 Ogos 1957. Boleh tak Tan Sri kongsikan detik kemerdekaan Malaysia yang pertama tersebut? Waktu tu Tan Sri kat mana? Saya kat Singapura masa itu. Saya dah pergi ke Singapura. Tetapi saya balik sebelum saya habis syuting filem Panca Delima dengan P. Ramlee. Bila habis tu saya balik, lepas itu kemerdekaan dia pada 31 Ogos. Panca Delima bermula awal awal tahun 57. 57 bulan tahun kemerdekaan. Jadi saya balik. Jadi di kampung saya, ayah saya dia jadi ketua kampung masa itu. Dia buat satu majlis kemerdekaan di kampung saya, tempat saya lahir. Dan ada gambarnya saya simpan. Ada gambarnya. Boleh saya tengok. Okey, pada pandangan Tan Sri, apakah pengajaran yang perlu kita ambil iktibar tentang perjuangan nenek moyang kita untuk menuntut kemerdekaan Tanah Melayu? Seperti mana yang kita semua sedia maklum, kita diperintah oleh banyak negara. Seperti kita mula-mula diperintah oleh Jepun, diperintah oleh itu yang perintah Indonesia itu Bugis, Belanda. Kita juga pernah diperintah itu. Lepas itu kita diperintah oleh British. Dan dalam masa yang sama kita juga ditentang oleh komunis. Komunis menentang kita. Jadi berarti mereka cuba untuk mengambil alih perintah negeri kita, komunis. Jadi kita lawanlah. Jadi berarti nasib baik. Jadi itu dalam itu contohnya telah dibuat filem Bukit Kepong. Jadi filem Bukit Kepong ialah komunis menentang pemerintah kita, iaitu polis.
Jadi polis kita telah ditentang oleh komunis, banyak yang dibunuh, ditembak dan dibunuh oleh komunis. Komunis itu dia panggil bintang 3. Bukan komunis datang daripada luar, komunis dalam negara kita sendiri ialah komunis bintang 3 menyerang polis kita. Dan maka itu pihak polis, ketua polis negara telah meminta supaya saya buat filem ini supaya menunjukkan bahawa bagaimana kita dapat menghapuskan komunis. Jadi filem itu telah dibuat Bukit Kepong dan ditayangkan, dan sekarang filem itu juga diberikan kepada polis. Mereka simpan sebagai satu bahan sejarah ada di polis punya tu. Okey Tan Sri, soalan yang seterusnya, boleh tak Tan Sri kongsikan nasihat-nasihat Tan Sri kepada generasi muda agar mereka menjaga kemerdekaan tanah air kita? Kita sebagai anak-anak muda harus berterima kasih. Dan kerana di atas macam sekarang anak-anak muda yang berada di universiti, harus mengkaji perjuangan mereka untuk mencapai kemerdekaan. Kerana tanpa mereka capai kemerdekaan, maka hari ini kita masih lagi diperintah oleh negara luar. Tak tahu yang mana satulah. Tetapi yang akhir ialah British. Jadi maka itu kita hendaklah mengucapkan terima kasih dan juga menjadikan itu sebagai satu sejarah negara. Maka itu kita anak-anak muda yang masih sekarang ini belajar di universiti harus merasakan bahawa dan memperkayakan negara ini di atas perjuangan kemerdekaan yang dibuat oleh pejuang-pejuang kemerdekaan pada sebelum 57. Dan sehinggalah kita mencapai kemerdekaan pada tahun 57 yang satu. Jadi kerana itu yang pertama. Jadi maka itu kita merasakan bahawa pejuang-pejuang kita di zaman itu ialah mereka yang mempunyai rasa tanggungjawab kepada negara, bangsa dan agama. Jadi maka itu dia perjuangkan kemerdekaan, sanggup melakukan apa saja supaya tercapai kemerdekaan. Maka itulah hari ini kita telah meletakkan Tengku Abdul Rahman sebagai bapa kemerdekaan. Jadi kerana itu telah pun dipublishkan di dalam Malaysia Merdeka ini. Dalam ini ada diceritakan mengenai Tengku Abdul Rahman. Kerana dialah yang memperjuangkan pada kita itu bapa kemerdekaan. Jadi kerana itu kita merasakan ini amat penting, maka itu dijadikan buku ini untuk kita kaji. Kita tengok semua tu. Merdeka. Semua ada. Jadi kerana itulah kita rasa kita kena berterima. Tengku ada semua. Gambar Tengku semua ada. Jadi buku ini penting kepada anak-anak muda supaya untuk mereka mengkaji, baca buku-buku ini, buku-buku kemerdekaan ini penting kepada pelajar-pelajar universiti, khususnya anak-anak muda di universiti dapat membaca buku-buku perjuangan kemerdekaan. Begitu juga yang kita buat sebuah teater. Ini kerjaan minta supaya dibuat teater Merdeka, Merdeka, Merdeka. Dan teater ini dipersembahkan untuk mengkaji bagaimana perjuangan kemerdekaan sehingga kita dapat hari ini sebuah negara kita yang diserahkan kepada bangsa kita dan menggunakan semua pemimpin-pemimpin kita untuk meneruskan perjuangan Tengku Abdul Rahman kemerdekaan. Maka itu Perdana Menteri kita Tun Dr. Mahathir menumbuhkan kawasan yang menggunakan nama Tengku Abdul Rahman di Putrajaya. Jadi dia kata Putrajaya. Jadi Tengku Abdul Rahman Putra. Jadi maka itu tempat itu dinamakan Putrajaya.